Daripada segi negeri, ya, Kelantan, Terengganu adalah negeri miskin. Okay? Kita kena settle yang tu dulu. Now, bila Tuan Ibrahim Tuan Man mengakui sendiri bahawa Kelantan dan Terengganu adalah negeri miskin, di sini yang bawa kepada earlier story saya tadi. Cerita yang awal saya tadi berkenaan dengan kenapa mereka memerlukan Tun Mahathir. Malah mereka terpaksa melantik Tun Mahathir untuk menjadi penasihat ekonomi mereka. Malah beberapa hari yang lepas, mungkin minggu lepas kot, saya dedahkan Kelantan terpaksa berjumpa dengan Singapura untuk membentuk kerjasama dengan Singapura bagi nak menyelamatkan negeri-negeri tersebut. Why? Point dia macam ni. PAS tidak ada formula untuk nak selamatkan negeri-negeri tersebut daripada kemiskinan. Dia tidak ada formula. Now, formula yang mereka nak kena implement akan melanggar prinsip mereka. Bukan prinsip Islam, prinsip mereka. Saya bagi contoh pelancongan. Datuk Tiong, Menteri Pelancongan sendiri kata kenapa Litua di Langkawi itu tak lalu Langkawi. Nama pun Litua di Langkawi tapi tak lalu Langkawi. Kenapa? Bila orang PAS tanya, kenapa? Dia salahkan DAP, salahkan Menteri Belia dan Sukan. Kenapa tak lalu dekat Langkawi? Kemudian Menteri Belia dan Sukan Hana Yoh kata itu bukan kami, itu pelancongan. So bila ditanya pelancongan, Datuk Tiong kata apa? Sebab Kedah dia kata menghalang pelancong-pelancong ini nak pakai pakaian dia orang. Pakai pendek tak boleh. Ya, pakai pakaian pelancong-pelancong lah. Sehingga dia orang rasa tak berminat untuk pergi nak melancong di Langkawi. Sehingga baru-baru ini Terengganu, tuan-tuan, dia orang terpaksa bahaskan dalam Dewan Undangan Negeri. Nak benar ke tidak pelancong menjolok mata? Akhirnya, Exco ataupun Kerajaan Negeri Terengganu mengeluarkan dalam kenyataan mereka bahawa pelancong asing yang nak berbikini dibenarkan berbikini di pantai Terengganu. Ni tuan-tuan boleh Google kalau nak cari. Sekarang Terengganu sudah membenarkan pelancong berbikini di negeri mereka. Saya kata tadi, mereka terpaksa, kalau mereka nak jadi negeri sebagaimana yang disebut tadi, dia terpaksa mengubahkan prinsip PAS. Ini bukan prinsip Islam. Islam tak pernah memaksa orang bukan Islam yang even orang Islam sekalipun, cara berpakaian tak pernah paksa. Itu saya kata, itu cara PAS. Itu cara Taliban. Itu bukan cara Islam. Islam tak pernah paksa. Islam kata, tundukkan pandangan kamu. Orang nak berpakaian macam mana, terpulang pada mereka selagi tidak melanggar undang-undang. Nak buat macam mana pakaian, terpulang kepada mereka. Kamu yang tengok tu, kamu kena tunduk. Bukan pergi marah dia. Ada orang tak setuju dengan kenyataan saya ni. Tak apalah, tak setuju, tak ada masalah. Tetapi itu yang Islam ajar. Masalahnya kita nak jadi polis moral, tuan-tuan. Tuan-tuan, saya nak cerita macam ni. Ni Islam ajar, apa yang manusia lain nak lakukan dalam kehidupan peribadi mereka, itu adalah hak mereka. Itu terpulang pada hak mereka. Tanggungjawab kita boleh menyampaikan dakwah kita. Kita boleh cerita, maksudnya kita boleh bagi tahu. Bagi tahu ini tentang Islam macam ni, tentang hukum macam ni, sebagainya. Kita boleh cerita. Tetapi apa dia buat pada kehidupan peribadi dia, itu terpulang kepada dia. Malah kalau kita tengok Umar Al-Khattab sendiri, pernah, ni tuan-tuan siapa yang mengaji ni, dia tahu hadis ni. Bukan hadis, dia cerita ni. Dia pernah, tiba-tiba Umar Al-Khattab nampak seorang lelaki masuk ke rumah seorang wanita. Kemudian dia mengintai. Mengintai, dia nampaklah pasangan itu telah di dalam rumah tersebut. Kemudian dia tangkap. Setelah ditangkap, orang yang melakukan, dan orang tu orang Islam, dia cakap dengan Umar, aku buat satu kesalahan, tapi kamu buat dua kesalahan. Dan salah satu kesalahannya ialah ngintai rumah orang, peribadi orang. Islam, kita ada public rights. Dalam masa yang sama, kita ada private rights. Private rights, Islam jaga. Private rights, Islam jaga. Selagi mana tidak menyalahi undang-undang dalam negeri itu, maka private rights, Islam jaga. Nah, macam saya selalu kata, apa yang dalam undang-undang tidak semestinya dalam agama. Dan apa yang moral tidak semestinya itu undang-undang. Itu memang common. Poinnya sekarang ini, tuan-tuan, adalah dia orang nak jadi polis kepada moral. The moment kita dah mula bagi duit kepada orang bawah kita dengan jumlah yang begitu banyak, momen itulah penagih-penagih duit ni, saya panggil mereka penagih-penagih duit, akan mula bertanya, mana lagi?
Kat mana lagi? Kamu tak bagi, minta maaf, kami dah buat kerja. Fisabilillah, tak fisabilillah. So, ada di kalangan dalam PAS yang sekarang tak puas hati. Dia kata, kenapa nak bagi kepada Tun Mahathir? Of course, pimpinan tak nak bagi tahulah. Cerita ni adalah cerita yang tak didedahkan kepada walaon kat bawah tu, macam-macam kat bawah tu, tak tahu. Tetapi ini peringkat pimpinan. Peringkat pimpinan nak menghadapi PRU perlukan kos yang banyak. Dua PRU 14 dan PRU 15, dua-duanya ditaja. PRU 14, PAS ditaja oleh UMNO. PRU 15, PAS ditaja oleh Bersatu. PRU 16 nanti. So, macam mana kau tahu dia ditaja? Tuan-tuan, kita tengok berapa banyak PAS bertanding secara kerusinya di kedua-dua PRU tersebut. Mana dia dapat dana? Mana dia dapat dana? Di negeri yang mereka pegang pun negeri-negeri miskin. Bukan sikit, tuan-tuan. We are talking about million. Mungkin puluhan juta. Tuan-tuan tengok dia punya social media, cara dia orang bayar social media. Tengok mana social media dia orang sekarang. Mana social media PAS sekarang? Yang dulu ratus ribu follower. Tak ada. All those are paid. Tuan-tuan nak dapat ratus ribu view, tak ada masalah. All those are paid. Saya TikTok malam ni 1.3K. Yang ni saya tak bayar. Tapi kalau saya nak letak jadi 10K tetap malam pun boleh. Saya bayar je. Ini bukan susah nak naikkan ni. Boleh bayar. Kan? Saya boleh bayar. Tapi saya tak ada duit lah nak bayar. Siapa sponsor kita? Kerajaan tak sponsor saya. Kan? Tak ada orang, tak ada tycoon yang sponsor saya. Tetapi ada orang sponsor. Kan? Jadi kita kena ingat keadaan ini, tuan-tuan. Kita kena ingat yang sekarang ini berlaku. Kenapa Zuraidah tiba-tiba muncul sekarang ini? Kenapa PAS tiba-tiba memanggil Mahathir? Yang semua ni kita kena lihat. And they are hoping dana yang Mahathir ada boleh digunakan untuk mereka. Tetapi, ni saya nak cerita lah, tuan-tuan. Ni saya nak bagi tahulah. Mahathir tak ada dana tu. Ni saya bagi tahu cerita pada orang PAS awal-awal lah. Mahathir tak ada dana tu. Korang kena scam je. Mahathir tak ada duit. Saya bukan kata Mahathir tak ada duit. Saya tak kata Mahathir tak ada duit-duit tersebut. Saya bukan kata demikian. Cuma saya kata dia tak ada cara nak bawa masuk duit tu ke dalam negara kita. Tapi PAS dah kena scam. So, sebilangan PAS yang tak setuju ni dah kata pada pimpinan, kita dah kena scam. Korang nak percaya ke pada Mahathir ni? Mahathir pernah scam Pakatan Harapan. Pernah scam Bersatu. Korang Bersatu pun tak percaya pada Mahathir dah sekarang. Tiba-tiba PAS nak percaya. Cerita yang dia bawa, tuan-tuan. Tun Mahathir ni satu benda yang dia pandai bercerita. Macam saya juga lah. Dia pandai jual minyak, tuan-tuan. Kan? Dia pandai jual minyak. Baik. Sebab itu, kan, kenapa perlukan Tun Mahathir? Kan saya kata tadi, dana. Tuan Ibrahim Tuan Man sendiri mengaku Kelantan dan Terengganu adalah negeri miskin. Kita baca. Perlu pelan pembangunan untuk negeri miskin, kata Tuan Ibrahim. Kerajaan digesa menyediakan pelan pembangunan khusus untuk negeri yang saban tahun dikatakan sebagai termiskin, kata Tuan Ibrahim Tuan Man. Menurutnya, dalam setiap pembentangan belanjawan persekutuan, Terengganu, Kelantan, Sabah dan Sarawak sering dilabel kategori terbabit. Yang ini saya nak betulkan. Okey. Yang ini Sabah, Sarawak, Terengganu, Kelantan dilabelkan mempunyai penduduk miskin dan miskin tegah paling ramai dalam Malaysia. Betul. Yang itu betul. Tetapi bukan negeri paling miskin. Namun begitu, Kelantan dan Terengganu dilabelkan antara negeri yang miskin. Dia ada dua. Satu negeri yang miskin, satu negeri yang mempunyai miskin dan penduduk yang miskin tegah paling ramai. Sabah dan Sarawak bukan negeri miskin. Okey, saya ulang. Sabah dan Sarawak daripada segi GDP, Sabah nombor 8, Sarawak kedudukan nombor kadang 5, kadang 6. Bukan negeri miskin. Tetapi dua negeri ini dicampur Kelantan dan Terengganu mempunyai miskin dan miskin tegah paling ramai. Itu daripada segi penduduk.